أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan keizinannya kita dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini salat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dan masih lagi ada masa untuk kita duduk dalam majlis zikrullah. Apa khabar semua? Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita masih lagi lihat tentang salat sunnah. Salat sunnah. Jadi hari ini kalau ikut sepatutnya salat jenazah, tapi disebabkan salat jenazah tu kita dah reti semua dah. Jadi saya lebih pada kita tengok macam-macam masalah yang berkait dengan kematian dan jenazah. Dan biasanya bila kita masuk tajuk berkait dengan kematian dan jenazah tu, dia bermula dengan sakit dulu. Jadi bolehlah kita katakan tajuk kita pagi ini ialah sakit dan mati. Lebih kurang macam itulah. Tuan-tuan okey tak? Sihat semua ya? Alhamdulillah. Kalau kita pergi ziarah orang sakit lah, mana ada tanda-tanda dia, tanda-tanda hampir menemui ajal. Kecualilah kalau yang mati secara drastik begitu kan, aksiden umpamanya macam baru ni kan, ada sahabat kita meninggal, satu keluarga habis tinggal anak dia 2 orang kan. Jadi kalau orang yang terlantar sakit tu, ataupun orang yang sudah tua, sakit tua, jadi kalau kita duk perhati tengok dan kita ada pengalaman, mungkin pengalaman kita daripada kita duk ziarah tengok orang-orang sakit nak mati ni, ataupun mungkin pengalaman yang real bagi sesiapa yang jaga ibu dan ayah yang sakit tu, maknanya dia duduk rapat dengan orang yang hampir meninggal. Jadi di situ dia ada pengalaman. Ataupun daripada orang duk cerita-cerita kan? Dan juga daripada pembacaan. Jadi banyaklah kita boleh dapat ilmu berkait dengan tanda-tanda kematian itu. Jadi sebaik-baiknya anak-anak yang jaga kita ni, dia kena tahu sikit sebanyak ilmu ni. Tapi disebabkan ilmu ni ilmu yang tak syok, yang tak menyeronokkan kepada generasi muda, jadi kadang-kadang anak-anak kita, anak-anak saya sendiri tak berminat. Cuma bila berlaku, dia akan dapatlah ilmu tu, harap-harap gitulah. Tapi sepatutnya sebelum berhadapan dengan situasi itu, sepatutnya anak-anak kita ni ada sikitlah maklumat
Jadi supaya anak-anak kita ni ada maklumat, eloklah kita cerita sikit kepada mereka. Cerita sikit-sikit sudahlah, jangan cerita banyak. Takut juga kan? Takut nanti jadi suruh. Tapi kita ceritalah sikit. Kalau apa esok sakit, cakap pun tak boleh, apa segala macam. Tolonglah ajar apa solat, walaupun apa tu imam. Tapi bayangkan solat dalam keadaan kita baring begitu kan. Dalam keadaan kita sihat, solat pun kadang-kadang terlupa juga rakaatnya. Apalagi bila kita terlantar, sakit, terkejung gitu kan. Jadi bila sampai waktu ni nak pesan ni dekat anak-anak sekalian, kalaulah berlaku sebegitu, bagi tahu abah, ya, ini dah masuk waktu abah, mari kita solat, dan bimbing abah solat supaya kita senang. Yang rajin solat jemaah ni dia rasa senang sangat sebab dia follow imam. Besok nak semayang, dia nak solat seorang-seorang dalam keadaan solat sakit itu. Jadi kalau ada anak-anak tolong bimbing, alhamdulillah lah. Kecuali lah kalau anak-anak tadi dia tengok kita ni, orang tua ni rasanya bukan mukallaf lagi dah, itu terpulang lah kan. Tapi kita pastikan dah belum masih orang kata apa, berfungsi otak ataupun telah jadi mukallaf, maknanya akal yang tidak sempurna, susah juga kan bagi orang yang sakit lama. Dan sebenarnya pengalaman saya sendiri lah, saya jaga 2 orang sakit, itulah ujian untuk kita. Ya Allah Ta'ala nak bagi pahala dekat kita tu, di situlah ujiannya. Ya, nak beritahu masuknya waktu, kemudian nak bimbing, nak ambil wudu dan sebagainya untuk bapa kita, untuk ibu kita. Di situlah ujiannya. Ujian kena beli pampers itu ujian kecil, pakat-pakat lah dia beradik buat keluar seorang seminggu seorang RM50 untuk beli pampers kan. Pampers pun mahal, pampers saiz besar. Tapi ujian kalau kita anak ni, kita nak bapa kita beres urusan amal ibadah dia di situ, ya Allah, ujian yang besar. Maka peringatkanlah anak-anak kita. Kalau kita tak peringat, nanti dia lalai. Ya, abah nak juga bila abah sakit esok ada anak-anak bersama-sama dengan abah, setiap kali masuknya waktu solat, bimbing abah untuk solat. Peringatkan gitu. InsyaAllah bila betul-betul berlaku, anak kita akan ingat lagi, hari itu abah ada pesan dah. Ingat dah abah pesan apa hari itu. Kurang-kurang gitulah. Jangan duduk kelai depan kita sudah. Muslimin muslimat yang dikasih sekalian, di antara tanda-tanda orang hampir menemui ajal ni, dia mudah lelah dan mengantuk. Dia lelah, tak lelah sebab apa? Sebab berlaku perubahan metabolisme dalam badan itu, dia tak bertenaga dan dia terlelap. Jadi kalau terlelap tu hati-hatilah, takut terlelap terus. Jadi orang yang sakit tenaknya dia menghabiskan masa dia tidur sajalah. Dan semasa dia tidur itu, ada ketikanya dia tidak sedarkan diri dia, macam orang pengsan. Dia tak sedar diri, rupanya bukan dia tidur, memang dia tak sedar diri. Dia on off. Jadi anak kena perhati, tengoklah. Takut tak sedar tu, tak sedar, terus tak sedar kan? Kemudian antaranya lagi, dia tak nak makan lah, tak nak minum lah, tak lama lah tu. Tambah-tambah hak kaki
pergi makan kan, bila dia tak nak makan, tahu lah tu. Sebab apa? Sebab otot tengkoraknya itu kan, tekaknya tu dah tak boleh menelan. Dia tak boleh telan lah. Bila kita suap ubat ke apa, ya Allah nak telan susahnya. Masukkan susu dekat dia, ya, saluran melalui hidung tu masuk, senang. Tak kena telan. Tapi sebelum tu lah, sebelum proses nak masukkan itu, biasanya kita suap dulu, suap makanan apa semua kan. Dan kadang-kadang makanan tu dia boleh telan, kita jangan seronok sangat, sebab belum tentu lagi makanan tadi bermanfaat untuk mereka. Kadang-kadang masuk dalam usus, masuk dalam, tapi makanan itu tidak dapat dicernakan, tidak berlaku proses penghadaman. Sebab apa? Usus sudah tidak lagi boleh menyerap zat-zat makanan. Jadi dia makan masuk dalam tubuh badan dia, tapi tak jadi zat makanan. Itu di antara tanda-tandanya yang kita nak tahu juga lah. Jadi muslimin muslimat yang dikasih sekalian, ya, hari ini kita tengok pelbagai masalah berkait dengan kematian dan jenazah. Ya, ada link ya dengan solat jenazah, tapi saya tak akan ceritakan, tak akan kuliahkan tentang solat jenazah lah. Jadi idea nak cerita tentang masalah sakit kematian ini berkait dengan tajuk kuliah kita, iaitulah solat-solat sunat, masuk kepada solat sunat jenazah. Setelah itu kita tengok solat witirnya, solat tahiyatul masjidnya, jadi solat jenazah kita tinggalkan. Kita tengok perkara-perkara yang berkait dengan kematian dan jenazah. Tapi sebelum tu kita tengok dulu bab sakit ni tuan-tuan. Tu dia, ya. Jika kita melawan orang sakit yang masih mempunyai harapan untuk sembuh, apa diam senyap macam ni, ngantuk kan? Maka disunatkan untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dia disembuhkan dari penyakitnya. Jadi bila kita ziarah, tak kisahlah kat hospital ke, kat rumah ke, orang sakit ni, dan kalau kita ada pengalaman, ni pakcik ni okey lagi ni, ni berlakon ni lebih ni, ya, nampak ni okey lagi, sendi-sendi pun kemah lagi, otot pun kemah lagi kan. Jadi kita berdoalah, dan kalau boleh kita ajak semua yang ada waris-waris tu, mari kita tanda tangan, kita berdoa. Doa ni dulu pelik, tapi sekarang ni doa ni bermain-main, berlega-lega dalam WhatsApp, dalam Facebook kita, ya. Doa ni berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Abu Daud, Tirmizi dan Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini ada dalam Sunan Abi Dawud, dalam kitab Al-Janaiz, dalam Sunan At-Tirmizi, kitab At-Tib, dan begitu juga dalam Musnad Imam Ahmad, ya, ada hadis ni. Rasulullah SAW bersabda, man ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu sab'a mirarin. Sesiapa yang melawan orang sakit yang belum sampai ajalnya, kemudian ia membaca 7 kali padanya. Doa ni kita kena baca 7 kali. Baru ni pun saya pergi ziarah kawan saya sakit di Hospital Sultanah Bahiyah dekat Kedah, ada stamp. Jadi saya minta semua yang ada tu kita baca. Bila kita baca ni, sebenarnya tuan-tuan yang mungkin ada pengalaman sakit,
Di antara yang sangat diharapkan oleh orang yang sakit ialah doa. Betul tak? Jadi kita pergi tu, di samping kita bawa lah sikit buah tangannya, buah durian ke, bawa lah, sebab ialah orang sakit dia tak fikir dah. Dia angkat ulai durian, tengok dia kata, oh ulai durian tu macam apa kucing tidur. Kucing tidur tak besar sangat, kalau macam Jawa Demam tak kebah. Tu kira ramai dengan pulut dikeluar kau celah jari tu. Itu sedap tu. Hak sakit tu, hang tu satu tunjuk lah. Dia terkebulok dah. Orang sakit, selera pun sakit sebenarnya. Sakit, selera pun tak marah. Tapi kalau orang sakit, dia pantang tengok makanan apa jaga. Tak tahulah itu saka mana mai tu. Dia pesan pula dekat anak dia, baru tadi makan. Dia kata, sat lagi yang pergi kedai mama hang carilah nasi kandang, gulai ikan bawai, bubuk bendi melentang atas ikan bawai itu, boleh buang dua batang. Dia kata kuah lebih sikit. Itu sakit apa macam tu. Tapi dalam keadaan biasa dia, orang sakit dia tak nak makan. Tapi kita bawa tu tujuannya apa? Nak bagi orang hak jaga orang sakit tu. Hak jaga orang sakit tu dia makan. Kita bawa doa. Oleh-oleh kita kepada orang sakit, doa. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalaulah lalu kita punya Facebook ke, WhatsApp ke, simpan yang tu, simpan, masuk dalam notes ke, dalam mana ke. Nanti kalau ada siapa-siapa sakit, kita pergi, kita doa. Itu amalan Nabi SAW. Ya, sab'a mirarin, 7 kali. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka. Kalaulah kita boleh terjemah wala doa tadi, orang hak sakit tu dia lagi dah seronoknya, ya Allah, mari dia punya semangat itu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah yang maha agung, yang memiliki singgasana yang agung, supaya Engkau ya Allah menyembuhkan kami. Bayangkan kalau orang sakit tu tahu kita sebut begitu, kita doakan begitu. Nabi sambung lagi hadis tu, ya, illa afahu Allahu min zalikal marad, melainkan Allah akan menyembuhkan dia daripada penyakit itu. Jadi kita berdoalah, ya. Dan satu lagi doa daripada hadis, ya, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan daripada Aisyah, anna Rasulullah SAW kana iza ata maridan. Aisyah beritahu sesungguhnya Nabi SAW iza ata maridan, bila dia pergi kepada orang sakit, pergi ziarah lah orang sakit, au utiya bihi, ataupun orang bawa orang sakit jumpa dia. Qala, maka kata Nabi, azhibil ba'sa rabban nas, ashfi wa anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya wahai Tuhan manusia, hilangkanlah kesakitan, sembuhkanlah, dan Engkau adalah maha penyembuh. Tidak ada kesembuhan selain daripada kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Allahu Akbar. Bahagianya orang hak sakit tu kalau kita bawa oleh-oleh. Tapi hak tadi bawa jugalah.
di samping oleh-oleh doa ni, bawa juga oleh-oleh musangking ke apa ke, buah langsat, buah lokong ke, untuk adik-beradik ada tunggu yang sakit tu kan. Okey, itu adab dia. Tetapi bila penyakitnya sudah sangat teruk dan tidak ada sebarang harapan akan sembuh, inilah yang dikatakan perlunya pengalaman. Orang kampung saya kata pengalaman. Di sini perlunya pengalaman ni. Jadi kita tengok dia atas bawah, kita pegang sendi dia, letaklah sikit tangan atas diri dia, bukan tak ambil hati dah. Kita nak tahu keadaan dia. Biasanya orang yang tak dekat-dekat nak mati ni, dia sejuk. Pegang kepala dia, pegang kaki dia, dia sejuk. Sebab apa? Sebab oksigen dah tak berapa nak ada, sejemput air lagi ada dalam darah. Dan kadang-kadang dia lebam, ada tanda-tanda pucat, tanda-tanda lebam. Sebab apa? Masalah darah dia lah. Jadi anak-anak kena belajar, tanyalah orang hak hidup lagi, hak sihat lagi, macam mana keadaan bapa dia. Tapi kita yang ziarah tu, kita tahulah. Kita pergi duduk dekat dia, berbisik-bisik dengan dia, Astaghfirullahalazim, ajar dia istighfar, ya, beri kata-kata semangat. Tak apa, sakit ni tanda Allah Ta'ala sayang, kasih kepada kita. Nanti bila mati, nanti terus masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala dah cuci dosa-dosa. Jadi pakcik sakit tadi, dia anggur, dia setuju dengan kita. Bang Hani dia tak setuju kan. Kemudian tanya dia dah buat wasiat ke belum. Tak payah tanya pakcik tu, tanyalah anak-anak dia dah buat wasiat ke belum. Motor Vespa, rumah tu siapa punya, kalau tak ada siapa, bagi kat saya. Sebab apa? Nak join geng klasik. Okey, jika sudah ada tanda-tanda si sakit akan mati, maka orang sakit nak mati ni, dia nak dengar ayat-ayat Allah. Bacalah Quran hak paling senang, yang bermain-main di lisan kita orang Melayu ni, Yasin. Bacalah Yasin, tak ada pantang apa. Walaupun ada khilaf mengatakan kita baca tu tak memberi apa-apa manfaat, tapi kita mengambil daripada pandangan ulama yang mu'tabar, yang berautoriti. Di antaranya Syekh Utsaimin, semua orang kenal dia, ulama besar di Madinah dan Mekah, ya, di Arab Saudi lah tu. Dia kata memanglah ada khilaf, ya, bila kita baca Al-Quran bagi mayat itu, maka sesungguhnya ada khilaf, tidak dinafikan. Sampai tak sampai itu ada khilaf. Tetapi kedua-dua pandangan mengatakan bahawa yang kita baca itu memberi manfaat, tidak syak lagi, memberi manfaat kepada orang mati. Dan jangan tinggalkan doa, kerana doa itu lebih afdal. Jadi tak payahlah kita duduk bergaduh depan jenazah baru meninggal ni, nak baca tak baca, bid'ah tak bid'ah. Kita ambil pandangan ni, ya, walaupun ada pandangan mengatakan sampai, ada pandangan tak katakan sampai, dibuat kesimpulan daripada dua-dua pandangan itu, hak kita baca tetap memberi manfaat. Apalagi kalau anak yang baca. Sebab anak ni, kalau dia tak niat untuk bapa dia pun, pahala anak ni tetap sampai kepada ibu dan ayah. Pakcik ni lah, makcik ni lah yang mengajar anak tu boleh baca Quran, hantar pergi mengaji Quran sampai dia reti. Jadi dia reti tu kerana pakcik dengan makcik ni dapat pahala. Setiap satu ayat, setiap satu huruf yang kita baca, satu huruf itu ada peruntukan pahalanya masing-masing.
Ba sekian-sekian pahala, Sin sekian-sekian pahala, Mim sekian-sekian pahala, sampailah kepada ibu dan bapa yang telah menjadi arwah jenazah tadi, tidak kurang sikit pun. Tak payahlah kita duduk berkelahi, ya, duduk kira bid'ah ke tak bid'ah ke. Daripada awal ni pesan dah dekat anak kita, kalau bapa mati besok baca Quran, sebab Allah Ta'ala akan bagi setiap huruf yang kau baca kepada kamu dan boleh dikongsi bersama tempiasnya sampai kepada bapa. Masya Allah, kerana anak soleh yang membaca Al-Quran tadi. Okey. Selain itu kita diperintah untuk mengusahakan. Ini penting. Sebab itulah anak-anak kita kena tahu ni. Anak saya pun tak ada bagi ni. Jangan bagi dia parti sikit, ya. Jangan duk kira kita punya simpanan dalam takaful apa. Hak bila kita mati depan tu, duk kira yang tu dah. Ya, bagi tahu anak-anak kita abah simpan tu apa wasiat kan, apa dekat nak bagi dekat surau tu. Apa dapat tahu. Apa nama, wakaf kan. Selain itu juga diperintahkan untuk mengusahakan agar akhir kalimat yang diucapkan oleh orang yang nak mati itu kalimah thayyibah, la ilaha illallah. Supaya usahalah kita ni supaya kalau bapa kita nak mati, akhir kalimah yang keluar daripada mulut dia, la ilaha illallah. Tak buat macam mana ni, nak bagi dia ikut cakap kita ni, buatlah macam-macam mana. La ilaha illallah. Abah dengar ni abah, la ilaha illallah. Tiba-tiba dia ucapkan sungguh, alhamdulillah. Maka pada waktu itu ambil tali kuning merah tu, ikat, jangan bagi orang masuk. Sebab apa? Sekali lagi orang masuk, sekali lagi dia sembang bab Melayu pula. Tak payahlah sampai macam tu. Tak payahlah pergi cari tali kuning merah tu, ikat kepung bapak kita kan. Tak payahlah macam tu. Cuma kita jagalah. Sebab ayah kita dah menunjukkan tanda-tanda mengucap dua kalimah syahadah tadi. Kita jaga. Jangan kita bawa ajak dia bersembang dengan cerita-cerita lain. Kalau ada Pak Ngah mari, ya, daripada Al-Ustaz noh, pergi sambut dia. Bagi tahu dekat dia, Pak Ngah, tadi kami ajak ayah mengucap alhamdulillah, dia mengucap. Pak Ngah yang reti, dia akan mari duduk jauh, dia perhati, tengok. Dia tak mari terpa, dia kata, abang aku, awak jadi lagu ni. Kawan dah mengucap dua kalimah syahadah, dia nak heret supaya mengeluarkan perkataan-perkataan yang lain, ya. Tapi kalau bapa kita yang sakit tu nampak okey lagi, sihat lagi, tak mati lagi, tak apalah. Ini kita rasa macam tak ada dah dia ni. Tapi tiba-tiba keluar ucapan kalimah syahadah. Jangan siapa-siapa kacau. Kalau girlfriend dia hak kita tak tahu tu, mereka menikah di siang, pakcik, abah dah mengucapkan dua kalimah syahadah. Kita sembang tepi lah pakcik lah. Nanti ya. Ya ada, macam tu ada. Ya. Tengah-tengah duk sakit tu, tiba-tiba mari girlfriend lama dia. Ya.
beritahu dekat isteri dia, tak apalah, kita hai ahli waris ni tak sedut kelai dah, tak sedut kelai. Makcik ni dia marah dekat perempuan ni pasal bekas kekasih dia kan. Cerita lama, beli macam-macam dekat tu, kereta beli, rumah beli, tu dia marah sangat tu. Beritahu dia tak apalah, dia dapat kereta, dia dapat rumah, makcik dapat pakcik. Jadi makcik pun tak kalut dah. Ataupun saat lagi kita perang, pergi tang mana kita perang ni, depan orang sakit yang telah mengucap 2 kalimah syahadah, kita jangan buat haru gitu. Ya, jadi alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Ibnu Majah dan Ahmad daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah memerintah, dan yang demikian dengan sabdanya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarkanlah, maknanya memperdengarkan lafaz itu. Ajar ni makna kita bisik-bisik, ya, dekat telinga dia. Ikut la ilaha illallah. Jadi kalau dah pakcik tadi dia ucap ada respon, cukup. Jangan duk tak berhati lagi ni, tak berhati lagi, buat sekali lagi. Jangan kacau dia. Ya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sesiapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, sesiapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, masuk syurga. Ya, dakhala al-jannah. Kita sendiri ni macam mana? Tu orang kita ziarah anak meninggal, kita sendiri ni macam mana? Takkan nak sebut la ilaha illallah tak erti. Erti tak apa. Harap erti je tadi. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebut apa pun tak boleh dah. Kan orang yang sakit, yang nazak sakit, terlantar, nak sebut apa pun tak boleh dah. Boleh tak disebut la ilaha illallah? Boleh tak kita ni sebut la ilaha illallah? Jadi sebelum kita dalam situasi itu, kita kena bersedia. Kita tak tahu bila kita mati, di mana kita mati. Tak boleh kita letakkan syarat, aku nak mati di fasa 5 Bukit Mahkota. Walaupun ada kemungkinan tercapai cita-cita kita, sebab rasa-rasa dah nak mati dan ini jangan pergi ke mana, duduk di sini kan. Tapi belum tentu. Sebab apa? Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Itu ayat Al-Quran surah Luqman ayat 34. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dia nak buat besok. Jangan akan mati, nak buat apa pun kita tak pasti lagi besok. Walaupun kita dah cadang esok nak pergi makan kenduri, ya, ini belum tentu lagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin. Di mana tempat kita nak mati, kita tak tahu. Tak tahu. Cukup sekadar Allah Ta'ala kata kita tak tahu di mana tempat kita mati. Dia merangkumi kita juga tak tahu bila masa kita mati. Kalau tempat pun kita tak tahu, tempat yang kemungkinan itu kita boleh bercita-cita untuk mati, itu pun belum tentu lagi. Apalagi dengan umur kita. Apalagi dengan umur kita. Innallaha alimun khabir. Ya, Allah Ta'ala maha mengetahui dengan pengetahuan yang sangat mendalam. Kita tak tahu di mana bila kita mati, tapi yang kita boleh usahakan ialah pengakhiran yang baik. Itu kita boleh buat pengakhiran yang baik.
Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa-siapa mengucapkan la ilaha illallah kerana mencari wajah Allah. Apa maksud mencari wajah Allah? Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan amalan-amalan yang dibuat ni sampai kepada Allah. Apa dia amalannya? Ucapan la ilaha illallah ta'ala, la ilaha illallah tadi. Dan tutup di situ. Habislah. Habis di situ. Maknanya akhir perbuatan dia, akhir kalimah dia la ilaha illallah. Tutup buku. Maksud dia mati, maka masuk syurga. Sesiapa yang berpuasa, man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa, dia berpuasa tadi kerana wajah Allah, ikhlas lillah, lepas itu mati, maka matinya akhir amalan dia ialah puasa tadi, dia mati dalam keadaan dia berpuasa tadi, dakhalal jannah. Dan begitu jugalah amalan-amalan terakhir kita adalah amalan yang baik, maka amalan-amalan yang baik itu dia akan bawa kita ke syurga. Ini hadis sahih. Jadi walaupun kita tak tahu bila dan di mana kita mati, kita boleh projekkan diri kita untuk moga-moga pengakhiran hidup kita ialah dengan amalan-amalan yang baik. Maknanya kita kena sentiasa usaha untuk buat baik. Dan bila kita buat baik, jaga. Kebaikan inilah yang akan aku bawa mati ni. Maka jangan dimutanajiskan kebaikan yang kita buat itu dengan dosa-dosa selepasnya. Teringin nak buat dosa. Antara dosa yang popular yang dilakukan oleh umat akhir zaman ni ialah dosa mengumpat, mengaibkan orang. Dok kira nak kata kat orang, nak keluar aja, jangan. Sebab kita dah buat baik. Moga-moga pahala itu terus mengalir. Jangan disekat oleh amalan-amalan buruk kita. Moga-moga kita mati. Kan tadi kita sedekah 5 kubang masuk dalam tabung masjid, ya? Moga-moga bila kita mati, kan tadi kita sedang istighfar, astaghfirullahalazim. Moga-moga kita mati, kan tadi kita sedang menghubungkan silaturahim dengan ahli keluarga kita di kampung. Ya, baru saja WhatsApp tanya apa khabar dekat orang kampung, adik-beradik kita, itu silaturahim, dapat pahala. Baru sahaja kita berukhuwah, ya, dapat pahala. Biar kita mati, amalan terakhir kita, amalan yang boleh memberi pahala kepada kita. Muslimin, muslimat yang dikasihi sekalian, kita orang biasa ni macam itulah. Dia tak ada tanda-tanda. Kutlah kata ada tanda sebelum kita mati ni, dia bergegar ubun-ubun apa segala macam. Hak kita pernah baca kan, ada juga WhatsApp masuk kan, 100 hari lagi apa jadi, 40 hari lagi apa jadi, 7 hari lagi apa jadi, 1 hari lagi apa jadi. Dengan kita tidak perlu mencemuh kata-kata tu, sebab kita pun jahil juga. Jangan duk cemuh, tak ketahuan adalah. Lebih baiklah kita berpegang kepada riwayat-riwayat yang jelas, yang sahih. Memang tidak ada tanda-tanda kita ni nak mati, kita tak tahu. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu kita, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Kita tak tahu esok nak berlaku pun kita tak tahu. Esok ni kalau berlaku kematian kita tak tahu pun. Jadi kita bersedialah. Walaupun mungkin ada pengalaman orang tertentu ataupun ulama tertentu yang kadang-kadang orang yang Allah Ta'ala sayang dan kasih kepada mereka ni, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi tanda-tanda tertentu. Bukan semuanya ada tanda-tanda tu. Seperti mana ulama besar, ya, Ibnu Rajab,
Satu hari dia pergi ziarah kubur. Dia ziarah kubur, dipanggil penggali kubur. Wak Sahab, panggil je Wak Sahab. Saya nak datang ni tolong gali. Lebih kurang gitulah. Jadi Wak Sahab ni the gang gali lah, gali. Dia sebut Wak Sahab ni orang kampung saya nak menggali kubur, nama macam tu kan. Di sini mungkin nama lain lah kot. Gali macam yang lahat tu. Lalu Ibn Rajab pun masuk duduk dalam tu, baring dalam tu. Dan sejenis kemudian dia keluar daripada kubur tersebut. Okey, sesuai. Jadi Wak Sahab kata, hang ni buat lawak semua. Wak Sahab kata, hang ni buat lawak semua. Penggali kubur tu tidak merasa apa-apa, melainkan 3-4 hari selepas itu jenazah Ibn Rajab dibawa dan dikuburkan di tempat itu, di perkuburan itu. Ya, Masya Allah. Itu kisah yang dinukilkan sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama lah. Kemungkinan ada berlaku, ya, kemungkinan sebab mereka orang yang rapat hubungan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi tanda-tanda. Kita ni tak payahlah hari 100 hari lagi masa macam ubun-ubun ada orang letio. Itu tanda-tanda ni, nanti kita sembang sama-sama lagi lah tu. Kalau ada rasa ada ubun duk tiup ubun tu kan. 40 hari lagi apa semua tu. Macam saya sebut tadi, kita tak perlu mencemooh pandangan-pandangan itu, riwayat itu, tapi kita lebih menghormati sumber yang lebih mu'tabar. Ayat tadi mengatakan kita tak tahu. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, kita berhenti 7.20 lah masuk waktu solat isyraq, ya. Okey, cuba kita tengok lagi. Disunatkan untuk mendekukkan dengan air yang sejuk. Jadi ada bekalan air sejuk depan kita ni, kita basah-basahkan kain, kita lap di bibir dia. Sebab orang yang sakit ni dia dahaga, ya, orang yang sedang nazak biasanya sangat dahaga. Jadi dia khawatirkan dalam situasi itu datangnya Dracula kah, hantu raya kah, ya, zombie mana-mana. Mari dia kata, kalau nak ayam, hang mengaku aku ni Tuhan hang. Habis. Jadi ujian-ujian itu kadang-kadang berlaku. Maka dengan sebab itu kita tak boleh tinggalkan orang yang nak nazak ni, ayah kita ke, mak kita ke, jangan tinggalkan. Duduk dekat-dekat dengan mereka. Okey. Dan apabila kita melihat adanya tanda-tanda ketakutan dan putus asa, maka disunatkan untuk kita berusaha menimbulkan harapan dan membaikkan sangkaannya kepada Allah. Kadang-kadang ada tanda-tanda macam pakcik ni macam dia kecewa ataupun dia bimbang sesuatu. Kadang-kadang dia sebut anak dia sulung tu okey, amah tu okey, acu tu sedang sakit, bukan sakit lah, memang tak boleh nak menguruskan. Yalah, adalah sikit dia punya masalah ni kan, dia sebut acu. Mungkin acu ni autism ke, ataupun adalah masalah-masalah yang menyebabkan dia sentiasa risau kepada acu ni. Beritahu dia, tak apa, kami jaga. Sebenarnya sebelum ni pun Allah Ta'ala yang jaga, ya, insya-Allah kita pakat jaga dia. Kami tak akan biarkan acu. Jadi bila dia dengar tu, dia akan rasa ada kekuatan jiwa. Sebab kita bimbang dia mati dalam keadaan hilang sirqah dia, ataupun kita katakan semacam dia tidak ada husnul siqah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dah nak mati dah tu, dia duk bimbang lagi, takut nanti berlaku. Maknanya Allah Taala
ialah takut kita memang takut nanti dia berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzann. Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Abi Daud, Ibnu Majah dan Ahmad daripada Jabir bin Abdullah. Ya, hadis sahih. Kadang-kadang ujian juga kepada yang orang yang nak mati ni, dia akan terkenang anak dia yang sedang sakit apa semua yang tak boleh nak uruskan diri itu. Jadi duduk sebut tu kita akan bagi kekuatan. Kita bagi kekuatan. Tak apa, abah, kami akan jaga dengan apa kita kemampuan yang ada ni, kami jaga. Ya, dan Allah ada bagi tahu gitu. Allah ada untuk menjaga kami, untuk menjaga anak kami tadi, anak kecil tadi, supaya dia tidak hilang, kita katakan, sangkaan yang baik kepada Allah Ta'ala. Inna Allah Azza wa Jalla qal ana 'inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, aku mengikut sangkaan hambaku kepadaku. Okey, sikit lagi. Orang yang sedang junub pula dah. Orang yang sedang junub, awaknya orang junub ni dimakruhkan menghadiri orang yang sedang nazak. Yang ni ada perbahasan ulama. Maksud yang dimaksudkan oleh ulama ni bukan bermakna orang yang tak mandi junub lagi tu dia mari ziarah. Takkan pula kita nak duduk di muka pintu buat pengumuman, siapa-siapa yang belum mandi wajib lagi jangan masuk rumah ni ya. Kan ada hadis, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Malaikat tak akan masuk. Kalau malaikat tak masuk, lagi bagus, panjang lagi umur. Ayah kita tu buat pengumuman pula di masjid, siapa-siapa yang belum mandi junub lagi pergi rumah saya. Itu melampau lah tu, kurang ajar lah gitu. Jadi dalam hadis ni kata yang ada gambar makhluk, ya, yang ada anjing dan yang berjunub. Lalu dalam perbahasan ulama mengatakan yang berjunub di sini bukan maknanya orang yang dia berjunub tapi dia solat. Maksudnya dia ni orang jenis orang mandi junub lah, orang jaga lah. Cuma hari itu dia tak ada, dia terlupa. Yang dimaksudkan di sini ialah orang yang jenis tak reti, jenis tak ambil tahu ni bab mandi wajib, dia tak tahu pun, dia tak peduli pun bab janabah ni. Jadi orang-orang yang macam ni jangan duk main duk dekat-dekat si mati ni. Perbahasan panjang lah, nanti kalau ada masa kita tengok perbahasan tu, ya. Tapi sebagai langkah ikhtiyarnya untuk kita sendirilah, mandi junub dulu sebelum pergi ziarah orang sakit. Mandi tak mandi tak ada masalah, tak timbul isu ni saja ustaz ni saja ya. Buat lawak pula tak akan timbul, tapi ada dalam kitab ni. Dia kata orang yang sedang junub dimakruhkan menghadiri orang yang sedang nazak, kerana adanya riwayat yang mengatakan bahawa malaikat tidak masuk ke dalam rumah orang yang di dalamnya ada anjing, lukisan dan orang yang junub. Ya, jadi junub ni nanti insya-Allah ada masa akan datang saya akan perjelaskan. Cuma malaikat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat rahmat. Macam malaikat bersama dengan kita beginilah. Malaikat
rahmat, bukan malaikat yang jaga dari segi nak tarik kita punya ajal tu dalam genggaman tu, ketarik tu kita punya ajal kita tu, nyawa kita tu itu tetap ada. Hang ada anjing ke, hang mani junub ke apa ke, malaikat tu dia tetap main. Wallahu alam. Okey, InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan tengok tajuk seterusnya. Tadi sakit kan? Melawat dan menghadapi orang mati. Melawat dan menghadapi orang mati. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.